Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azimah binti Muhammad akan membentangkan hasil dari tugasan saya bagi subjek pengajaran Nahu Bahasa Melayu, dan tajuk bagi hasil tugasan saya ialah teknik permainan bahasa dalam pengajaran imbuhan tata bahasa Melayu bagi tingkatan 2. Pertama yang saya akan bentangkan ialah pengenalan. Tata bahasa ialah teras penguasaan bahasa yang gramatis dan berkesan. Bagi KSSM 2016 menekankan kemahiran linguistik seperti morfologi, sintaksis dan semantik. Isu ini murid kurang minat pengajaran mekanistik sukar dikaitkan dengan konteks sebenar. Menurut Nick Safia 2015, Mutalib dan Tiono 2020. Seterusnya saya akan bentangkan konsep tata bahasa dan imbuhan. Tata bahasa ialah sistem peraturan bahasa seperti kata, frasa, klausa dan ayat. Bagi dia punya fungsi adalah dapat membina bahasa dengan betul, jelas dan efektif. Seterusnya imbuhan. Bagi tata bahasa dan imbuhan ini adalah awalan, akhiran, apitan, sisipan bagi membentuk makna yang baharu. Kepentingannya ialah untuk membina ayat gramatis dan memperluaskan kosakata. Seterusnya saya akan membentangkan teori pembelajaran bahasa. Teori sokongan dan kaitan dengan permainan bahasa. Menurut Vygotsky, bagi pendekatan konstruktivisme sosial merupakan pembelajaran melalui interaksi sosial seperti melakukan aktiviti iaitu bingo imbuhan. Bagi pandangan Skinner untuk pendekatan behaviorisme merupakan peneguhan positif melalui pujian dan ganjaran, iaitu ulangan imbuhan dalam permainan. Untuk pandangan Piaget, bagi pendekatan kognitif, iaitu merangsang pemikiran logik dan analisis imbuhan, iaitu membezakan kata dasar dan berimbuhan. Selanjutnya, rasional teknik permainan bahasa iaitu kontekstual, mengaplikasikan imbuhan dalam situasi sebenar seperti dialog situasi dan cari pasangan. Khususnya motivasi tinggi iaitu aktiviti menyeronokkan, tidak membebankan kognitif. Bagi kolaboratif, menyokong kecerdasan pelbagai menurut Gardner 1993. Selanjutnya ialah interaktif bagi menurunkan penulis efektif bagi pandangan Krashen 1982. Yang terakhir adalah holistik untuk melatih kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan bertulis. Bagi tahap penguasaan murid terdapat 3 tahap iaitu sederhana, rendah dan tinggi. Bagi tahap rendah untuk ciri murid iaitu lemah kenal imbuhan dan aktiviti dia adalah padankan ikat dan roda imbuhan. Bagi tahap sederhana, ciri murid adalah boleh guna imbuhan dalam ayat dan aktiviti dia ialah bingo imbuhan dan lumba bina ayat. Dan yang terakhir ialah tahap tinggi. Ciri murid dia adalah mahir dan kreatif. Bagi aktiviti yang sesuai adalah detektif imbuhan dan juga karangan mini. Slide yang seterusnya adalah contoh aktiviti permainan bahasa, iaitu terdapat 5 aktiviti utama berdasarkan tahap, iaitu padankan imbuhan seperti mengenal pasti imbuhan asas. Yang kedua adalah imbuhan bingo, mencari perkataan berimbuhan dari ayat guru. Seterusnya adalah detektif imbuhan, iaitu menganalisis kesalahan berimbuhan. Seterusnya adalah cerita berantaian berimbuhan, iaitu
menghasilkan cerita spontan melalui imbuhan. Yang terakhir adalah kuis Kahoot tata bahasa, iaitu pentaksiran formatif secara digital. Ini adalah rancangan pengajaran harian dan saya memilih tingkatan 2 yang bertajuk imbuhan awalan, akhiran dan apitan. Bagi kaedah dia adalah teknik permainan bahasa yang berdurasikan 60 minit. Bagi fasa set induksi, aktiviti yang dilakukan adalah soal jawab dan gambar. Bagi kaedah dia adalah menggunakan slide. Untuk langkah yang pertama, aktiviti yang dilakukan adalah membuat penerangan imbuhan dan dia punya kaedah adalah kad imbuhan. Bagi langkah 2, aktiviti yang kita akan lakukan adalah memadankan imbuhan untuk tahap rendah dan kaedah dia adalah berkumpulan. Untuk langkah 3 adalah aktiviti domino bingo untuk bagi tahap murid sederhana dan dia punya kaedah adalah kumpulan. Untuk langkah yang keempat adalah detektif imbuhan untuk pelajar bertahap tinggi dan dia punya kaedah adalah secara individu. Dan bagi penutup, aktiviti yang akan dilakukan adalah rumusan dan refleksi. Dia punya kaedah adalah lisan. Terdapat kekuatan teknik permainan bahasa ini, iaitu dapat meningkatkan penglibatan dan motivasi murid. Yang kedua adalah menyokong pembelajaran kolaboratif. Dan yang ketiga adalah meningkatkan penguasaan kosakata dan struktur imbuhan. Dan yang terakhir ialah fleksibel mengikut tahap penguasaan. Untuk cabaran dan kelemahan, ia mengambil masa yang panjang untuk penyediaan bahan dan pelaksanaan aktiviti. Dan seterusnya adalah fokus untuk menang, bukan faham isi pelajaran. Seperti murid hanya fokus untuk menang sahaja, bukanlah untuk belajar semata-mata. Dan seterusnya adalah sukar mengawal disiplin bagi kelas yang berjumlahkan bilangan murid yang besar. Dan penyelesaian bagi cabaran kelemahan ini iaitu merancang masa, menetapkan peraturan dan memberikan refleksi selepas saja permainan ini berakhir. Untuk kesimpulan hasil tugasan saya, iaitu permainan bahasa menjadikan PDP imbuhan menyeronokkan, bermakna dan berkesan. Yang seterusnya adalah menyokong pembelajaran abad ke-21 seperti aktif, kolaboratif dan kreatif. Yang terakhir adalah guru perlu kreatif dan fleksibel dalam merancang strategi permainan. Tata bahasa tidak membosankan jika diajar melalui permainan kerana ia mencerdaskan. Itu sahaja penerangan saya dalam pembentangan tugasan saya ini. Sekian, terima kasih.